Okay, cubaan. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Husni dah join. Alhamdulillah. Okay. Sekejap tengah setting sikit ni. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Sementara kita menunggu yang lain untuk bersama kan. Okay. Okay. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Okay, kepada semua yang dah join, dah online, Syahda Razali tanya, clear ke dekat Facebook? Clear ke? Kat Facebook clear ke? Okay. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Pertama sekali kita sama-sama syukur kepada Allah SWT. Allah memberi kita peluang dan rezeki untuk bersama kita mentadabbur surah. Alhamdulillah. Jazakallah akhi Rafi, Ustaz Rafi. Kita sama-sama untuk bersama-sama kita tadabbur pada malam ini berkaitan dengan surah Al-Zalzalah. Yang mana akhwat yang dirahmati Allah SWT, saudara-saudari yang dirahmati Allah SWT, ni malam ke-12 malam ke-12 saya online, dan lagi 12 malam saja kita akan bertemu Ramadan. Come on, 12 malam saja kan. Allahu Akbar, Ustaz Farhan. Okey. Allah barik fi. Okey. Dan 12 hari saja lagi kita akan jumpa Ramadan, dan ini adalah malam ke-12 kita online untuk kita sama-sama tadabbur Al-Quran, insya-Allah. Baik, saya ingin nanti surah Zalzalah kita akan masuk dalam sekejap lagi, insya-Allah. Lepas ada berapa orang online sekali kita dekat Instagram, kita akan cuba recall balik apa yang kita telah lalu di dalam surah. Sebelum ni kita berbincang pada semalam berkaitan dengan surah Al-Bayyinah. Jadi surah Al-Bayyinah, lam yakunil ladzina kafaru min ahli kitab, kita nampak bagaimana Rasulullah menggambarkan kita, menjadikan kepada kita, memberikan kepada kita satu bentuk, Allah Subhanahu Wa Taala, Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada kita satu bentuk worldview kepada orang, kepada kita, bahawa pada zaman dahulu sebenarnya apa yang Nabi Muhammad bawa ni adalah penerusan daripada apa yang dibawa oleh nabi-nabi yang terdahulu. Jadi membuatkan kita sebenarnya cerita yang kita betul-betul ingin kuasai, kisah-kisah yang kita ingin kuasai, antaranya adalah kisah-kisah Nabi terdahulu dalam kitab-kitab yang lama. Dan semua cerita dan keadaan dan juga poin-poin dalam kitab-kitab lama semua telah ada di dalam Al-Quran. Alhamdulillah. Baik. Jadi mudah cerita, kuasai Al-Quran. Bila kita kuasai Al-Quran, kita bukan sahaja menguasai Al-Quran, tetapi kita akan menguasai kitab-kitab yang lama, termasuklah Injil, Taurat dan Zabur dan semua kitab-kitab yang sebelumnya. Baik. Hari ini dan semalam, sebelum tutup semalam, ada cerita macam mana kita sebenarnya di hadapan kita ada pilihan. Kan? Dan insya-Allah hari ini kita akan masuk surah Al-Zalzalah. Setiap hari kita akan bertukar surah. Hari ini Al-Zalzalah, esok kita akan masuk Al-Adiyat, insya-Allah. Wal-Adiyat Dhabha. Okey. Esok kita akan Al-Adiyat. Hari ini akan Al-Zalzalah, esok akan Al-Adiyat, insya-Allah. Baik. Semua siapa yang ada mushaf boleh buka mushaf surah Al-Zalzalah. Siapa yang tak buka tu mana Al-Hafiz lah. Macam Ustaz Farhan kita, macam Ustaz Rafi kita dah hafal, alhamdulillah. Ustaz Rafi Hafiz juga tak silap saya, Hafiz juga tu dekat Kisda dulu moga-mogalah, insya-Allah. Baik. Jadi Al-Zalzalah ni Allah nak bawa kita kepada satu dunia. Dia berbeza dengan sebelum ni. Sebelum ni kita akan banyak cerita tentang hari, kalau contoh sebelum ni tentang dimensi masa dan sebagainya. Hari ini di dalam surah Al-Zalzalah kita akan tengok kepada satu persoalan paling besar yang kita ingin jawab sebelum kita masuk dunia akhirat dan sebagainya. Satu persoalan paling besar yang kita ingin jawab adalah
apakah kehebatan diri dan keburukan dalam diri yang kita boleh tolak? Maknanya contoh macam ni, kalau kita kata kita ni ada kekuatan, sejauh mana sebenarnya kita boleh tolak kekuatan diri kita ni sebenarnya, kan? Sejauh mana kita boleh tolak diri kita, dan kata sejauh mana kita mampu untuk meningkatkan diri kita. Ini semua soalan-soalan basic yang motivator apa semua, ustaz kau semua biasa je dia bangkitkan tentang persoalan-persoalan ni, kan? Apa sebenarnya kekuatan, kan, pada seorang manusia? Mana seorang manusia ni sebenarnya akhirnya dia mampu untuk tolak diri dia sejauh mana, kan? Ini satu persoalan yang kita ingin cuba tanya. Dan ini adalah bentuk muhasabah. Muhasabah kita ni sekuat mana kita boleh muhasabah. Baik, ini adalah soalan yang kita akan jawab di hujung. Habis kita lalu ni, kita akan recap balik soalan ni dan kita akan tengok macam mana kekuatan kita. Baik. Okay, kalau kita tengok konteks hari ni, kan? Konteks hari ni, kan, COVID-19 tiada siapa yang jangka dia akan seteruk ini. Memang ada video kata Bill Gates kata kalau kita ditimpa sekian, kalau jadi sekian, kita tak tahu nak buat apa, kan dan sebagainya. Tetapi krisis yang berlaku hari ini, tiada siapa jangka dia akan jadi seteruk macam hari ini. Yang mana pada hari ini 1.7 orang telah confirm kena COVID. 1.7 orang ataupun 0.01%, tak silap, kan, daripada penduduk dunia telah kena COVID, kan. Maknanya 1.7 juta penduduk dunia telah kena COVID. Dan 1.7 juta ni 4,463 adalah di Malaysia. Di Malaysia saja 4,463. Okey, mungkin kita kata alah biasalah denggi pun kena lagi banyak. Jawapan soalan tu tak relevan. Kenapa? Sebab 4,463 ni berlaku dalam less than sebulan 2 je. Dan sebulan 2 dia punya merebak dia tu sekejap je sampai 4,463 orang dikonfirmkan COVID. Dan dalam keadaan 4,000 tu 1.7 juta yang recovered, kan, hanya 7 yang confirm, hanya 400,000 saja yang recovered, kan. Makna ada baki 1.3 juta masih dalam rawatan. Makna 2,100 rawatan ataupun dah meninggal. Dan dalam 1.7 juta tu 100,000 telah meninggal. Dan Malaysia mencatatkan kematian antara yang terendah per sejuta. Kita ada 76 kematian sahaja. Daripada semua infected cases 4,600, kita yang kematian hanyalah 76 orang sahaja, kan. Jadi dalam keadaan ni berlaku ni, satu respon semua orang, kalau kita tengok respon awal ketika COVID mula naik, kan, majoriti pemimpin dunia ketika itu, siap ada orang buat compilation lagi, mengatakan bahawa COVID is nothing. Daripada Trump, daripada kerajaan PH, daripada China sendiri awal-awal, daripada India, daripada France, Spain, Itali. Ada compilation dekat Facebook, kalau nak check boleh check, kan, video. Dia cerita sebenarnya majoriti pemimpin dunia ketika COVID mula naik, semua kata ni macam sesama biasa je. So semua kata benda ni takkan jadi teruk, kan. Tiba-tiba jadi seteruk ini, semua tak sangka, kan. Dekat sini dia membuatkan kita satu apa istilahnya, satu realiti, satu hakikat bahawa manusia tidak mampu comprehend, manusia tidak mampu untuk memahami, manusia tidak mampu untuk menguasai semua perkara yang sedang berlaku pada hari ini, kan. Manusia tidak mampu untuk memahami dan menguasai semua perkara yang berlaku pada hari ini. Hanya Allah saja mampu untuk menguasai dan mengetahui apa yang berlaku pada hari ini secara total, kan. Jadi dalam keadaan manusia begitu, tetapi manusia dia belagak, dia rasa macam alah aku tahu benda ni, aku tahu. Akhirnya jadi apa? Jadilah malapetaka macam hari ni COVID-19. Dan dalam malapetaka COVID-19 ni apa yang berlaku, kan, kita out of hand. Kenapa? Sebab dari awal lagi kita tidak bersedia, sebab kita tidak mengetahui hakikat benda ni jadi sekuat mana, sehebat mana. Baik, inilah keadaan yang Allah ceritakan di dalam surah Az-Zalzalah. Bila berlakunya hari kiamat, iza zulzilatil ardu zilzalaha, kan, apabila berlakunya satu gempa bumi yang besar, kan. Okey Arif, ahlan wa sahlan. Dari hari ketiga nak dengar Arif, kan. Akhirnya hari ni baru dapat. Okey, kalau ada apa-apa soalan boleh turun interject Arif, insya-Allah dekat Instagram, kan. Okey, jadi iza zulzilatil ardu zilzalaha dibawa kepada last kali masa, kan, apa yang berlaku tu, wa qala al insanu ma laha,
Manusia tak tahu apa yang berlaku. Kan? Manusia tak tahu apa berlaku. Wa qala al-insan ma laha. Apa benda ni? Dan kalau tengok hari ni, ketika berlakunya lockdown, berlakunya PKP, kan? Dan semua ni, ada sebilangan manusia yang mana dia lagi, ada berlaku virus, ada ni. Agakkan macam denggi macam tu je berita. Kan? Semua terkejut. Tiba tak boleh keluar, semua terkejut. Dan semua tak ready dengan keadaan yang berlaku. Kan? Nak kata tak ready tu, ada yang terpisah dengan keluarga, ada yang dan sebagainya. Dan sekarang ni yang terbaru adalah berkaitan dengan pelajar-pelajar di universiti yang ingin keluar, ingin balik ke rumah masing-masing. Kan? Untuk pelajar-pelajar ni, saya ingin tekankan balik, sebenarnya betul, kalau boleh ada jalan selamat. Saya yakin KPT, segmen KPT, kalau ada jalan selamat, mereka akan bawa balik, kan? KPT akan bawa balik, tetapi mereka tengah usaha sebab ramai, kan? Sebab ramai. Tetapi soalan kepada pelajar universiti, bukankah saat ini adalah saat yang terbaik untuk kita belajar sesuatu yang baru? Letakkan objektif dalam hidup, objektif untuk mencapai, untuk mendapat sesuatu yang baru, dan cuba workout untuk berdasarkan objektif tersebut. Kan? Kalau target nak menguasai bahasa kedua, kuasai. Kalau target nak menguasai certain ilmu, kuasai. Kalau target nak menguasai perkara-perkara tertentu, kuasai. Masa ni lah, kalau duduk dekat sana di dorm masing-masing, cuba untuk kuasai perkara-perkara tersebut. InsyaAllah kalau ada perancangan baik dengan perjalanan yang baik ni. Sebab berlaku dalam sejarah umat Islam, berapa ramai orang yang dia terkurung. Nanti saya akan cerita kejap lagi satu kisah yang menarik, Ibnu Al-Haytami, bagaimana ketika dia terkurung dalam kaitan dengan surah Az-Zalzalah. Kemudian bila berlaku Iza zulzilatil ardu zilzalaha, manusia tak jangka, tiba-tiba berlaku. Nak macam mana? Tiba-tiba berlaku. Qala al-insanu ma laha. Manusia bertanya, apa yang berlaku ni? Tetapi kalau tengok dalam surah Al-Qala al-insanu ma laha, Imam Zamakhsyari dan Tafsir Al-Kashaf, Imam Ar-Razi dalam Tafsir Mafatihul Ghaib menafsirkan ayat ini, ada Sayyid Qutb sendiri dalam Fi Zilalil Quran menafsirkan ayat wa qala al-insanu ma laha dengan ayat di dalam surah Yasin, mim marqadina. Mim marqadina, yang ada sin tu kan dalam surah Yasin bila kata mim marqadina, apa yang tengah berlaku ini, kan? Nampak? Lepas tu ada saktah, ada sin, kita berhenti jap. Hadza ma wa'ada ar-rahman wa sadaqal mursalun. Orang beriman ketika berlaku kiamat ini, bila berlaku zalzalah, gempa bumi ni, dia akan terus terlentar hati dia. Hadza ma wa'ada ar-rahman wa sadaqal mursalun. Inilah yang berlaku, inilah yang dijanjikan oleh Allah SWT. Gempa bumi inilah yang Allah janji dalam surah Zalzalah dulu. Wa sadaqal mursalun, dan yang benar yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sadaqal mursalun. Jadi kalau tengok ketika berlakunya gempa bumi yang akan merosakkan satu dunia, ketika itu yang bencana dia lebih teruk dari COVID. Wa qala insanu ma laha yauma idzin tuhaddisu akhbaruha. Itu kita akan masuk sekejap lagi. Yang tu panjang sikit. Jadi ketika berlakunya bencana tu, hari kiamat adalah hari yang semua orang tak sangka. Tetapi apabila berlaku, mereka yang memahami, mereka yang ada ilmu, dia akan mengetahui bahawa perkara itu adalah perkara yang benar. Mereka yang ada ilmu, ketika hari kiamat itu, dia akan kata inilah yang Allah janjikan kepada dia. Persoalan dia, ilmu saja tak cukup, dia ilmu dan iman. Adakah kita hari itu dalam keadaan yang mana? Keadaan yang berilmu atau tidak? Adakah kita hari itu keadaan yang kita sedar atau tidak hakikat yang berlaku? Macam COVID hari inilah. Bila berlaku, ada ramai dah huru-hara semua. Berapa ramai yang sedar bahawa COVID-19 ni sebenarnya ujian daripada Allah SWT untuk kita cuba tolak diri kita menjadi lebih baik. Kan? Ini adalah perkara yang kita kena cuba hayati. Dan tak ramai yang sedar benda tu. Tak ramai yang sedar. Begitulah juga pada hari kiamat. Tak ramai yang sedar. Tetapi ramai sedar ketika itu. Masa sudah terlambat. Dah tak boleh buat apa dah. Yauma idzin tuhaddisu akhbaruha. Kalau tengok. Okey, sebelum kita masuk yauma idzin tuhaddisu akhbaruha, kepada mereka yang di Facebook, kalau kita tengok, Allah merahsiakan bila berlaku. Betul tak? Benda ni berlaku secara mengejut, dan Allah merahsiakan bila akan berlaku kiamat ini. Bila akan berlaku gempa bumi yang besar ini. Allah rahsiakan. Allah tidak beritahu bila. Allah tidak beritahu bila berlaku perkara ini. Kan? Jadi bila benda ni berlaku,
adalah rahsia menyebabkan kita bersedia setiap masa. Saya ingat dulu bila ustaz dekat sekolah masa darjah 3 dulu dia cakap hari kiamat berlaku pada hari Jumaat. Setiap kali hari Jumaat kita sungguh nak taubat. Kenapa? Takut-takut hari Jumaat tu, Jumaat yang terakhir berlaku hari kiamat. Tapi kalau tengok gempa bumi ini, dia tidak dinyatakan hari apa berlaku. Tengoklah saya buka semua tafsir yang ada. Tafsir Mutabar yang top-top yang tak ada cerita bila berlaku. Dia hanya cerita bagaimana berlaku. Bila dia tak detail. Ini adalah rahsia Allah bila berlaku nanti. Kita tak tahu adakah kita bersedia atau tidak. Dan ayat seterusnya lagi dahsyat. Yauma izin tuhaddisu akhbaraha. Hari itu apa yang berlaku? Tuhaddisu akhbaraha. Akan diberitakan kepada kita apa yang berlaku. Siapa yang cakap? Siapa yang beritakan? Jumhur mufassirin mengatakan, jumhur ulama tafsir mengatakan, yang mengatakan kepada kita, yang menceritakan kepada kita adalah bumi. Bumi akan, ni kalau ayat dalam Imam Ar-Razi dia sebut, akhirnya bumi bercakap, bumi menjadi seperti haiwan yang boleh bercakap. Mana bumi itu boleh bercakap dan berakal. Dia boleh menceritakan segala perkara. Yauma idzin tuhaddisu akhbaraha. Bumi bercakap semua perkara. Bumi menunjukkan semua perkara. Apa yang berlaku. Kan? Bumi menjadi saksi kepada semua yang berlaku. Yauma idzin tuhaddisu akhbaraha. Hari itu, bumi dia akan bercerita kepada kita apa yang berlaku. Seperti binatang yang bercakap-cakap. Ui, cuak. Mungkin satu sudut kita kata, apa, tak logik. Bumi kan tanah macam tu je, dah lah gempa bumi. Lepas tu macam mana bumi nak ni? Baik. Yauma idzin tuhaddisu akhbaraha ini, Imam Zamakhsyari kata, betul. Imam Zamakhsyari kata, ia berlaku pada tiupan yang kedua. Maknanya, iza zulzatil ardu zilzalaha tu, berlaku sebelum tiupan pertama. Kemudian, gempa bumi, berlaku tiupan pertama, semua orang mati. Selepas itu, tiupan kedua, semua bangun. Barulah bumi yauma idzin tuhaddisu akhbaraha. Bila tiupan kedua, bumi dibangun, semua orang, yang flow dia adalah gempa bumi. Lepas gempa bumi, tiupan pertama semua mati. Selepas tiupan pertama semua mati. Ahlan aman bijan. Selepas tiupan pertama semua mati. Selepas semua mati, tiupan kedua semua bangun. Lepas semua bangun di bumi yang sama. Tetapi bumi itu dikenali sebagai padang mahsyar. Kemudian bumi berkata-kata, yang tuhaddisu akhbaraha. Bianna rabbaka awhalaha. Apa semua perkara yang Allah telah wahyukan. Jadi bumi berkata-kata. Okey, dekat sini kita kata, tak logik lah kot. Tanah bercakap apa semua. Tapi sebenarnya ayat ni, yauma idzin tuhaddisu akhbaraha, adalah ayat yang sangat logical di dalam penghakiman. Logical di dalam penghakiman. Kalau sembang dengan geng-geng CSI, CSI tahu kan? Kan movie CSI berbanyak jenis siri CSI tu. CSI dia kata bahawa istilahnya adalah trace evidence. Trace evidence. CSI ni kerja dia mencari trace evidence. Dia kata sebenarnya kalaulah ni apa yang saya belajar dengan tim CSI MACC MACC betul lah, SPRM, tim CSI SPRM. Masa saya SPRM, masa saya jadi translator kepada mereka, saya kena translate tentang CSI ni dalam bahasa Arab, English ke Arab. Dengar macam-macam lah daripada orang ni macam mana. Jadi teori dia adalah teori forensik ni. CSI ni, teori trace evidence ni adalah, kalaulah seorang tu masuk dalam satu bilik, kemudian dia keluar, pasti akan ada perubahan dalam bilik tu, walaupun sedikit. Dan sebenarnya kalau kita boleh rekod semua perubahan yang berlaku, kita boleh rekod semua perubahan yang berlaku, kita boleh replicate balik, kita boleh create balik senario yang terjadi dengan sedetail mungkin. Yang ni siapa yang tengok movie ke, tengok CSI ke, dia boleh faham. Sebab itu yang berlaku. Itu yang cerita bumi boleh berkata. Tu macam tu. Bukan berkata, maknanya dia bercakap macam tu, tak. Dia menunjukkan. Kalau tengok dalam CSI, tengok dalam ni, memang benda ni scientifically proven. Kalau seorang tu masuk dan keluar, even heat pun, kalau kita boleh rekod heat yang berubah dengan faktor heat dari luar, heat dari dalam, kita boleh rekod perbezaan struktur kat bawah ni pada pikometer. Kita boleh ni semua. Jadi kita akan mampu untuk rekod semua perubahan yang berlaku di dalam bilik tu dan boleh replicate balik semua keadaan yang berlaku. Semua scene yang berlaku. Malah by teori ni by teori yang tak dibuktikan lagi, tetapi tidak dinafikan bahawa benda ni boleh berlaku. Even cahaya, kesan cahaya tu pun boleh. Maknanya pantulan cahaya terhadap kita yang masuk, kita yang keluar, boleh replicate balik. Boleh replicate balik maknanya kita boleh create the whole scenery tu balik. Ini dalam scientific punya perbincangan, dalam forensik
dia kata dia pergi sampai tahap itu. Pergi sampai tahap itu, kan? Cuma dia lepas tu dia akan bincang lah accuracy rate. Boleh jadi accuracy dia 90, 50, 70, 30. Dia ikut accuracy pula lepas tu. Tapi boleh. Kan? Boleh. Dan itu adalah ilmu manusia. Ilmu Allah SWT, kan? Kita yakin Allah mengetahui segala perkara. Semua perubahan yang berlaku Allah tahu betul. Kan? Semua perubahan Allah tahu. Berarti memang Allah boleh replicate balik the whole scene, semua keadaan yang berlaku ketika tu. Sebab semua perubahan Allah tahu. Hingga ke subatomik pun Allah tahu. Kan? Sekarang ni bila kita cerita tentang teori atom, maka atom tu berjalan dan berubah setiap masa. Maka Allah mengetahui perubahan itu. Kita tak tahu. Kita tak rekod semua benda tu. Allah rekodkan. Dan Allah memberikan fa'uha ila rabbika fa'uha, mana Allah memberitahu bumi kepada semua perubahan tu. Dan bumi menceritakan. Kalau lah perubahan sampai subatomik pun Allah tahu. Setakat perubahan sikit-sikit ni tentulah Allah tahu. Kalau Allah cerita balik, dia akan boleh recreate balik the scene tanpa berubah sedikit pun. Kan? Dia boleh create balik suasana tu, bentuk tu semua macam dalam movie tu, dia macam record macam apa, play balik kan, dalam keadaan macam movie kan. Dan kalau tengok kan, ayat-ayat ini, ada beberapa ayat Quran, antaranya ayat ini yang memberi inspirasi kepada kamera pertama. Yang memberi inspirasi kepada kamera pertama. Kan? Ibnu Al-Haytami ketika dia ingin ketika dia hidup di Mesir kan, pada zaman Daulah Fatimiyah, kerajaan Syiah. Jadi Ibnu Haytami ni salah seorang yang kena kurung kat rumah. Dia tak dibenarkan keluar. Kan, sebab Syiah dia dikurung, orang-orang Sunni, dia Sunni, maka dia dikurung di dalam bilik, di dalam rumah dia tak boleh keluar. Ibnu Haytami tak boleh keluar. Jadi bila dia dikurung dalam rumah dia, ini cerita dekat sudut-sudut yang tak boleh keluar ni. Kan? Ibnu Al-Haytami ketika dikurung kerana kebijaksanaan dia, kerana Syiah menyekat apa yang kehebatan dia, maka Ibnu Al-Haytami dia duduk dalam tu, dia berfikir, dia menyelesaikan masalah apa? Dia menyelesaikan masalah cahaya. Maka dia terfikir macam mana nak tangkap cahaya. Macam mana Allah kata sebenarnya cahaya semua ni dia akan beri kesan. Kan? Semua benda ni akan beri kesan, akan boleh ni. Jadi dia terfikir, kan? Fa akhbarha, macam mana cahaya ni boleh ditangkap? Mesti boleh ditangkap. Maka revolusi dalam dunia optik Ibnu Haytami adalah dia menyanggah pandangan Greek dan Rom yang mengatakan kan, mata kita yang mengeluarkan cahaya. Mana mata kita ni? Dia kata kalau ikut teori daripada Greek dan Rom, mata kita ini yang seolah-olah mengeluarkan laser yang menangkap semua perkara masuk dalam mata kita. Yang dia tembak cahaya, kerana kita dapat nampak semua ni. Tapi Ibnu Al-Haytami kata tak. Dia kata sebenarnya dia adalah pantulan yang masuk melalui kamera obscura, yang lubang kecil yang kalau masuk dia akan terbalik dia punya bentuk. Jadi Ibnu Al-Haytami dia menyelesaikan perkara itu. Dia menyelesaikan kamera obscura dan ada pandangan. Saya cari tak jumpa, tapi secara detail siapa first yang sebut, tetapi ada pandangan dalam pengkaji Tamadun Islam mengatakan perkataan kamera tu berasal daripada Ibnu Haytami. Perkataan kamera berasal daripada Ibnu Haytami. Sebab Ibnu Haytami kata apa? Qamara, bulan, jadi kamera. Sebab bila dia buat kajian tentang kamera obscura ni, yang ada satu titik dia masuk, dia akan terbalik image kat belakang, kan? Image masuk dalam mata kita, pantulan masuk secara straight, masuk kat satu lubang kecil, makin kecil makin tepat, makin besar makin kabur. Sebab kita tengok makin kecil dia akan makin jelas, makin besar makin kabur, kan? Maka bila masuk ke dalam mata kita, image kat belakang mata kita akan bentuk terbalik. Jadi Ibnu Haytami yang jumpa benda ni. Dan dia berusaha untuk menangkap image belakang tu. Macam mana aku nak tangkap image belakang tu menjadi satu image yang boleh. Sebab Allah kata ada kesan. Image belakang tu ada kesan. Bila dia tembak masuk, pergi kat dinding contoh image tu, kan? Macam mana image kat dinding ni aku nak tangkap menjadi lukisan? Macam mana? Jadi konsep awal bahawa image boleh ditangkap, Ibnu Haytami dah cuba terangkan dia dulu. Dia kata boleh sebenarnya tangkap. Sebab semua perkara yang berlaku akan ada kesan. Semua perkara yang berlaku ada kesan. Jadi yauma idzin tuhaddisu akhbaruha, pada hari itu Allah cerita semua perkara, berarti Allah mengetahui semua kesan yang berlaku. Dan bila Allah mengetahui semua kesan yang berlaku, dekat situlah Allah Subhanahu Wa Taala menunjukkan image tu. Semua cahaya tu dia memberi kesan kepada alam sekitar. Jadi Ibnu Haytami dari situlah dia keluar daripada qamara. Sebab kenapa qamara? Kenapa bulan? Qamara ni bulan. Qamara ni bulan. Kamera kenapa dia kata qamara? Sebab bila dia tembak kat dalam tu, pantulan tu bulat tu, kan macam bulan dalam bilik gelap, kan?
Sebab dia kena buat benda tu dalam bilik gelap. So bila bilik gelap, lubang kecil, dia tembus kat belakang, dia jadi bulat macam bulan. Bulan dalam bilik yang gelap. Dalam kalau buka kitab dia kata bulan dalam qamara dalam bilik yang gelap. Jadi bulan dalam bilik yang gelap dalam bahasa Arab qamara something. Ana tak jumpa lagi dia term, tapi yang Latin orang Latin orang enlightenment, orang yang orang masa zaman enlightenment, dia tangkap balik benda tu. Dia kata dia bagi satu istilah dalam Latin, camera obscura. Istilah dia pakai kepada apa yang dibuat oleh Ibn Haytami sebagai camera obscura. Jadi itulah istilah, kalau boleh Google camera obscura, itulah istilah yang diguna pakai. Jadi asal daripada qamara. Qamara bulan, bila kita buat eksperimen yang nampak bulatan tu, nampak bulat kecil macam bulan, qamara kamera. Jadi itu berdasarkan kepada trace evidence. Yaumizin tuhaddisu akhbaraha. Pada hari ini Allah memberitahu semua perkara berkaitan ni. Jadi semua tu ada kesan. Everything. Kalau kita dapat tangkap kesan dinding ni, dia rekodkan semua cahaya yang pernah berlaku kat situ sejak dinding ni mula-mula tercipta. Itu teori forensik. Tetapi bila nak the burden of proof nak kaji sampai macam tu, kita kata dia bawa kepada satu kesimpulan, dengan limitasi teknologi kita tak mampu. Limitasi teknologi sahaja. Mana Allah SWT mengetahui segala perkara yang berlaku, tidak mustahil untuk kembalikan semua benda menjadi kepada keadaan yang ni. Jadi bayangkan semua perkara akan di Mesir clear. Anwar Syahir dia tulis Mesir clear. Oh, alhamdulillah, mana suara clear lah. Okey. Jadi kamera obscura ini itulah daripada yaumizin tuhaddisu akhbaraha. Dan kena ingat ayat ini, yaumizin tuhaddisu akhbaraha ni paling mendalam saya faham tu adalah dalam bentuk fotografi. Maknanya diberitakan macam bentuk gambar, dalam macam bentuk filem ditayangkan balik. Dan benda ni penting, nanti saya akan masuk kepada ayat yang hujung sekali. Yauma idzin tuhaddisu akhbaraha bi anna rabbaka awhadaha. Semua Allah tunjukkan. Yauma idzin yasdurun nasu ashtata. Semua orang dalam keadaan kita ikut ashtata. Ashtata kalau tengok Ibnu Katsir tak syarah Ar-Razi dan Zamakhsyari mensyarahkan ashtata ni mana berselerak macam tu. Tapi Syed Qutb dia berbeza sikit, dia kata ashtata ni zaman ketika itu, ketika hari kiamat tu, yang berselerak tu bukan di manusia, tapi dalam kepala manusia. Dalam kepala manusia main blow. Semua benda dia tahu. Semua benda nampak. Semua benda yang dia buat dia tahu. Apa? Kita sekarang benda semalam kita lupa, betul tak? Tapi masa hari tu Allah tunjuk semua benda. Kita akan tahu semua benda yang kita buat, detik by detik, zarah by zarah, keadaan by keadaan, kita akan tahu semua. Dan kita akan rasa takut. Yaumizin yasdurun nasu ashtatan liyurau a'malahum. Nampak? Liyurau a'malahum. Sebab tu Syed Qutb kata, dan kepada kita yang main blown, sebab liyurau a'malahum, supaya kita boleh nampak semua perkara yang kita buat. Maknanya perjalanan kita setakat ini dalam surah Az-Zalzalah adalah tiupan sangkakala kiamat tu berlaku dengan gempa bumi yang besar. Iza zulzatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha. Maka bumi tu keluar semua benda dalam bumi. Logam-logam dalam bumi semua keluar. Imam Razi sebut yauma idzin tuhaddisu akhbaraha. Dan bila semua dah berlaku, kemudian dia terpotong jap. Kemudian tiupan sangkakala pertama semua mati. Kemudian tiupan sangkakala kedua semua hidup balik. Kemudian yauma idzin tuhaddisu akhbaraha. Pada hari itu semua akan tahu apa yang berlaku. Bila semua dah tahu apa yang berlaku, apa yang dia dah buat, datang dalam bentuk gambar-gambar, image, video. Kalau kita hidup 86 tahun, 86 tahun recording hidup kita, kan? Kalau tengok benda ni dalam falsafah barat dan dalam kitab-kitab kuno, kitab-kitab mistik kuno dan kitab-kitab agama lama pun sama juga, kan? Dikatakan bahawa bila kita mati, semua benda akan datang kat dalam mata kita. Dia kata masa tu, tapi sebenarnya benda tu berlaku hari kiamat. Semua video hidup kita daripada kita lahir sampai kita mati akan masuk balik dalam kepala kita. Kita akan tahu everything, setiap benda kita buat. Dalam bentuk, kalau pandangan anak nampak dia paling tepat adalah dalam bentuk gambar, kan? Kemudian faman ya'mal yauma idzin yasdurun nasu ashtatan liyurau a'malahum, sampai kepada ayat yang terakhir, dua ayat terakhir. Faman ya'mal misqala zarratin khairan yarah wa man ya'mal misqala zarratin syarran yarah. Syarran yarah itu baru khairan. Faman ya'mal misqala zarratin syarran yarah
wa man ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Maka siapa yang nampak, Allah detailkan apa yang kita nampak. Allah detailkan apa yang kita nampak. Maka apa detail dia? Detail dia adalah apa yang kita buat walaupun sebesar zarah, kita akan nampak. Semua orang akan nampak, bukan kita je. Yarah ni menunjukkan semua orang nampak, bukan kita je. Bila kita mula nampak, kan, ada pandangan kata kita yang mula-mula nampak. Kita nampak semua. Lepas kita nampak semua orang nampak apa yang kita nampak. Takut tak? Cuak tak? Kan? Dekat sini ada beberapa perbahasan yang kita kena faham, yang kita kena tadabbur. Pertama, tadabbur, apa maksud zarah? Zarah ni, kalau tengok maksud zarah ni, ulama khilaf. Ibnu Abbas menceritakan zarah ini adalah kalau kita ambil tangan, Ibnu Abbas, kita ambil tangan, kita letak dekat tanah, kita angkat, kita buat macam ni, yang jatuh daripada tangan kita itulah zarah. Sekecil itu. Kan? Sekecil itu. Ada Al-Kalbi, Al-Kalbi mengatakan lagi kecil dari semut, itulah zarah. Kan? Imam Zamakhsyari kata zarah ni macam kalau kita tengok dekat tingkap ada cahaya, kita nampak macam abuk-abuk kat cahaya kat tingkap tu, kat cahaya matahari tu, pakai itulah zarah. Kan? Dan Syed Qutb kata, semua explanation yang dah ada pada Mutaqaddim, dia tak sebut satu-satulah, tapi Syed Qutb kata semua explanation yang lepas, yang lebih kecil dari semut, zarah itu adalah lebih kecil dari semut, zarah itu adalah ibarat debu, zarah itu adalah ibarat ni, semua explanation yang lepas yang ada, Syed Qutb kata semua explanation yang lepas adalah limit kepada ilmu yang ada pada zaman tu. Mana zaman tu dia nampak paling kecil lah itu. Tapi pada zaman Syed Qutb kata, kita tahu sekarang ni zarah itu adalah atom. Kan? Dan itu zaman Syed Qutb. Zaman kita akan kata zarah itu yang kita fahami adalah apa? Zarah yang kita fahami adalah subatomic bosons dan sebagainya. Lagi kecil dari atom. Lagi kecil dari atom, itulah zarah. Dan bila kita tahu zarah tu lagi kecil dari atom, berarti apa? Gambar yang kita tengok nanti bukan HD. Bukan Super HD. Entah triple Super HD. Kan? Sebab kita boleh nampak sekecil zarah, betul tak? Dia begitu kecil. Dan kalau kita tengok, kan, sekarang ni orang cerita tentang dimensi, kalau tengok movie, augmented reality. 3D, 5D, 6D dan sebagainya. 6D sampai ada bau dan sebagainya. Boleh jadi masa tu berapa dimension? 8, 10. Kita tak tahu. Kan, betul tak? Boleh jadi 20 dimension. Kita berada dekat kita sendiri yang melakonkan balik diri kita. Perasaan tu kita berasa. Kita tak tahu. Jadi teknologi, kan, dengan kedalaman ilmu, kita akan lebih faham Al-Quran ni. Kan? Apa maksud zarah ni? Zarah ni maksud lebih detail. Mana sekarang ni kalau kita tengok handphone, kan, handphone, makin detail, gambar makin detail, makin kecil. Kamera makin HD, makin super AMOLED lah, tak AMOLED. Kan? Makin detail, makin nampak, makin macam real. Kan? Betul tak? Dan ada dimension pula. Kalau kita tengok dekat handphone saja, dia akan jadi 1 dimension. Kita tengok pakai spek jadi 2 dimension, 3 dimension. Nampak macam kat depan kita. Kan? Kita tengok kat depan sini, depan car macam hologram, augmented reality. Kan? So sekarang ni, apa bentuk dimension dan reality yang akan muncul, kan, ketika hari akhirat nanti, kita tak tahu. Sejauh mana Allah akan tunjuk. Tetapi apa yang kita tahu, Allah tidak akan, yang kita tahu ada 2. Pertama, Allah tidak akan tinggalkan walaupun sekecil bosons. Apa yang berlaku kita akan tahu, nampak. Kedua, kita tahu bahawa dia akan berlipat kali ganda, berjuta kali ganda lebih canggih dari apa yang kita ada teknologi hari ini. Nampak? Jadi itu keadaan hari kiamat nanti. Kita pun terkejut, ini adalah real, macam aku hidup balik, macam aku nampak rasa balik semua kesalahan aku. Dan bukan kita je tahu tau. Zarah tu. Semua, dalam bentuk, ingat tadi yang pasal fotografi tu, yang Ibn Haytham ni, itu kat sini tu. Zarah tu maksudnya apa? Sekecil definition macam tu, kita akan hidup balik, kita akan tengok balik. Dan bila keadaan tu macam tu, ada soalan, perbahasan ulama' bawa dalam kitab, dalam tafsir Ar-Razi, tidak ke, macam tak kena ayat tu. Adakah ayat pertama tu untuk orang kafir, ayat kedua tu orang Islam? Maknanya, orang kafir akan tunjuk yang semua buruk, orang Islam akan tunjuk yang baik. Ataupun orang Islam akan dapat dua-dua, orang kafir akan dapat dua-dua. Akan tunjukkan dua-dua. Orang kafir akan tunjukkan semua kebaikan yang dibuat, keburukan yang dibuat. Orang Islam akan tunjuk semua kebaikan, semua keburukan yang dibuat, atau macam mana? Dan ini satu khilaf. Ada yang pandangan kata, sebab kalau orang Islam ni masuk syurga, maka ditunjukkan apa? Ditunjukkan kebaikan saja. Orang kafir ditunjukkan keburukan saja. Tetapi pandangan ini, majoriti menolak pandangan ini. Dan ramai mengatakan, orang Islam akan ditunjuk, orang baik akan ditunjuk kebaikan dan keburukan dia.
Kan, kita akan ditunjuk semua kebaikan dan keburukan kita. Kan, banyak hadis cerita tentang benda ni. Sayyidatina Aisyah kan pernah bertanya, bukankah kita malu ya Rasulullah, semua dah kanan bogel, pakai itu semua ada benda yang ni. Rasulullah kata, masa tu tak larat dah nak tengok orang lain bogel ke nak tengok ni kesalahan orang ke apa. Itu satu. Kedua, ada pandangan bincang. Habis tu macam mana? Adakah amalan kita dah taubat? Ni memang dalam tafsir Ar-Razi dibincangkan. Kita dah taubat, kenapa nak tunjuk lagi amalan tu? Adakah amalan ni kita dah taubat tak tunjuk? Ini adalah benda yang cukup menakutkan kalau kita tengok. Ahlan Najwa, lambat sikit malam ni. Okey. Jadi ketika hari akhirat nanti, ditunjukkan semua amalan. Ulama dekat sini ada 3 pandangan. Pandangan pertama mengatakan lambat banyak ni. Itu nak habis suruh dah kan. Pandangan pertama mengatakan bahawa sebab nak ulang balik kejap sebab ada yang baru masuk. Kita tengah cerita tentang hari kiamat. Hari kiamat ni iza zulzilatil ardu zilzalaha, dia bermula dengan hari kiamat bermula dengan gempa bumi. Bila gempa bumi berlaku, gempa bumi berlaku, kemudian keluarlah dari bumi ni semua benda yang dalam bumi. Akhirnya orang beriman, dia akan kata haza ma wa'adallahu wa rasuluhu. Inilah yang Allah telah janjikan. Ayat surah Yasin, mimma qadina hadza ma wa'adallah hadza ma wa'adar rahman wa sadaqal mursalun. Inilah yang telah Allah tunjukkan. Nampak? Kemudian tiupan sangkakala pertama semua mati. Kemudian tiupan sangkakala kedua semua bangkit balik. Hidup dekat dunia. Dan ketika itu yauma idzin tuhaddisu akhbaraha. Semua akan nampak apa yang dia pernah buat. Dan bila semua nampak dalam bentuk photographic memory. Semua akan nampak dalam bentuk evidence yang Allah munculkan balik dalam bentuk gambar-gambar, dalam bentuk video yang kita tak tahu dia mention dia. Sebab apa? Sebab dia akan ayat seterusnya tu sampai dalam sekolah zarrah, setiap zarrah dalam hidup kita tu dia akan tunjuk. Setiap zarrah tu kita akan nampak. Semua kebaikan kita buat ni. Dekat situlah setiap zarrah itu misqala zarratin syarriyarah khairiyarah, yang buruk nampak, yang baik pun nampak. Dekat situ yang dibincangkan ada khilaf. Ada 3 pandangan. Pandangan pertama kata orang kafir dia nampakkan keburukan, orang Islam dia nampak kebaikan. Pandangan ini pandangan yang tak kuat. Ramai ulama dia kata pandangan ini tak kuat. Pandangan kedua adalah ada sebahagian daripada amalan kita dihijab oleh Allah SWT. Maknanya tak nampak. Kan? Sebab banyak ayat dan hadis menceritakan sesiapa yang menutup aib seseorang maka Allah akan tutup aib dia di akhirat. Maka pandangan kedua mengatakan maknanya ada benda keburukan kita, aib kita yang Allah tutup. Yang mana memang kita berdoa, ya Allah, tutup aib aku ke akhirat. Ya Allah, tutup aib aku ke akhirat. Maknanya ada aib kita yang ditutup Allah SWT, yang Allah tak tayang, Allah tak tunjuk. Dan ada pandangan ketiga. Yang saya berpegang pada pandangan ketiga. Allah tunjuk semua. Allah tunjuk semua. Tapi macam mana pula dengan hadis dan Al-Quran yang cerita Allah tutup aib? Sebenarnya Allah tutup aib bukan dengan tak tunjuk. Ini juga saya ambil pandangan Imam Ar-Razi. Imam Ar-Razi pun berpegang pada pandangan ini. Dia kata bukan bermakna Allah tidak tutup aib. Allah tidak tutup aib seorang itu. Bermakna Allah buka juga kepada dia bagaimana taubat dia diterima. Allah buka juga kepada dia bagaimana taubat dia diterima, bagaimana diri dia itu diterima, amalan dia pun dibuka oleh Allah SWT. Dan akhir sekali kesimpulan dia tetap sama. Allah Maha Adil. Allah Maha Adil. Dan kenapa pandangan ini yang saya pilih? Kerana pandangan ini membuatkan kita paling tinggi muraqabatullah. Paling tinggi kita takutkan Allah SWT. Kerana tiada satu dosa pun melainkan Allah akan tunjukkan ke akhirat. Mana ada satu dosa pun yang kita akan selamat ke akhirat nanti. Semua Allah akan tunjuk. Dan semua taubat kita, kalau kita benar-benar taubat, Allah akan tunjuk kita taubat dengan sebenar-benar taubat. Kalau kita taubat dalam keadaan riak, Allah akan tunjuk kita taubat dalam keadaan riak. Kalau kita taubat dengan sebenar taubat, Allah akan tunjuk. Ini adalah perkara yang sangat menakutkan kita di dunia ini. Menyebabkan kita setiap masa berjaga-jaga. Berjaga-jaga dengan apa yang kita buat, berjaga-jaga dengan apa yang ada dalam hati kita. Maka Allah merahsiakan bagaimana Allah menutup aib kita. Sebab Allah tak cerita cara Allah tutup. Sebab itu ada khilaf ni. Allah kata Allah tutup je aib, tapi Allah tak cerita macam mana tutup. Adakah Allah tutup dengan tak tunjuk ke? Allah tak cerita. Tapi Allah cerita Allah akan tutup. Maka kita berdoa Allah tutup aib tu dengan macam mana? Dengan boleh jadi manusia tidak melihat, tidak ambil peduli, tidak cakna dengan kita punya aib. Contohnya, ataupun ketika itu manusia dia nampak kita dah bertaubat, maka dia maafkan kita. Sehinggalah aku itu. Sebab akhirnya
Yang tayangan yang tiada kesalahan dan tiada dosa hanyalah tayangan nabi-nabi dan rasul yang maksum sahaja. Para rasul dan nabi yang maksum sahaja, yang bila dia punya amalan dia bila ditayangkan, kita tengok penuh dengan kesempurnaan, tiada dosa. Adapun kita manusia biasa akan banyak dosa yang kita buat dan takut sebab uh, uh, Imam Ar-Razi bila dia tutup bahagian ni, dia kata fala tahqirun, jangan kita la tahqiru syai'an minal ma'ruf. Dia dua sudut. Pertama, kita jangan pandang rendah kepada maksiat walaupun kecil. Dan takut kenapa? Kita takut ada maksiat kita yang bila kita tayang tengok maksiat kita ni dikira sebagai dosa. Bila dia tayang tengok amalan kita ni ditayangkan dengan penuh, dengan kurangnya keikhlasan, dengan kurangnya khusyuk, dengan bila baca dan solat tak bersungguh, kan? Jadi dekat akhirat tu kita takut macam tu, kan? Kita takut solat kita tu akhirnya hanya menyebabkan kita, bukanlah kita dapat martabat yang tinggi, tetapi solat-solat kita hanya selamat kita dia api neraka. Tapi bila tengok je rupa solat kita ke hari akhirat nanti, solat yang begitu buruk, solat yang tidak ada khusyuk padanya, kita takut sebab kita akan nampak sedetail tu, sebesar zarah itu, kan? Kita takut. Sebab itu fala tahqiran minal ma'ruf fi syai'an. Jangan kita pandang rendah kepada kebaikan walaupun kecil. Jangan pandang rendah pada kebaikan walaupun kecil. Ada orang masuk syurga bukan sebab solat dia, tapi dia masuk syurga sebab dia tolong anjing yang kehausan di tengah padang pasir. Kan? Bila kita terhenti nak buat kebaikan, kan, maka kita jangan sekali-kali tinggalkan kebaikan tu. Buat kebaikan. Jadilah insan yang berpantang nampak peluang melakukan kebaikan akan terus buat. Itu pun ayat ini, kan? Misqal zarratin khairan yara, misqal zarratin syarran yara. Itu. Jangan sekali-kali kita, kan, pandang rendah kepada kebaikan walaupun sedikit. Baik. Okay, kita buka soal jawab. Lepas tu saya akan tutup dengan soalan yang awal saya tanya awal tadi. Kalau siapa ada soalan boleh tanya, kan? Okey, tak ada. Okay, kalau tak ada kita tutup terus. Kan, saya nak jawab baru join dah akan tutup dah, kan. Baik. Jadi, kan. Okey. Najwa antara yang konsisten dari hari pertama sampai hari ke-12 Alhamdulillah, kan. Kita target nanti bulan Ramadan mungkin kita buat lepas asar ke, lepas sebelum maghrib ke, kita tengoklah macam mana. Sebenarnya kita nak kena tegur kawan kita yang tak solat. Baik. Ini satu benda. Arif bila nak rog tu apa, Arif? Kan? Okey. Najwa bertanya di Instagram, sejauh mana kita nak tegur kawan kita yang tak solat? Baik. Kena ingat, solat ini kan, solat ini adalah satu tanggungjawab yang paling tinggi selepas syahadah, kan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bila seorang tu masuk di Islam, kita kan ajar dia syahadah, kemudian kita akan ajar dia solat terlebih dahulu, sebab pembeza antara kafir dan muslim adalah solat. Itu satu. Jadinya, kan, kita sebelum kita nak pergi tegur dia, kita kena faham juga kita mungkin dah tegur dia pada tahap-tahap tertentu, pada kaedah-kaedah tertentu. Tetapi bila kita ada istilahnya soalan tu saya faham, soalan sejauh mana kita nak tegur, seolah-olah kita dah sampai silik. Aku tak tahu nak tegur macam mana dah. Betul tak? Kan? Mana sejauh mana? Betul kan Najwa? Kalau betul boleh respon, kan? Mana kita dah tak tahu nak tegur macam mana dah. Kan? Tak dengar suara Ustaz. Okey. Kan? Kita tak tahu nak tegur macam mana. Bukankah semua orang beriman akan telah meninggal sebelum hari kiamat? Ustaz, orang beriman cakap ini adalah hari kiamat. Oh tak. Dia yang cakap hari kiamat tu, dia belum berlaku lagi tu. Dia adalah gempa bumi. Sebab itu dia punya timing tu, untuk jawab soalan Husni tu saya jawab dulu. Soalan Husni, bagaimana semua orang Islam telah beriman macam mana ni. Jadi timing tu adalah timing yang banyak timing dihazafkan. Hazaf ni maknanya banyak timing yang Allah skip, kan? Banyak timing yang Allah skip. Ada kalau tengok macam mana, sebab tu ulama bincang timing dia macam mana. Imam Razi dia bawa pandangan sebenarnya gempa bumi tu first, lepas gempa bumi tu orang kata oh ni dah berlaku kiamat dah ni, kan, ni akan berlaku kiamat. Jadi itu adalah tanda-tanda kiamat, bukannya hari kiamat tu dah berlaku.
Tetapi dia kata hadza ma wa'adallahu wa rasuluh, maknanya inilah yang Allah telah kata ni. Baik. Jadi itu jawapan dia. Jadi soalan kepada Najwa dan soalan kepada Afiq Aikal, cara nak tegur kawan yang tak tahu aurat, diorang main bola ustaz. Okey, itu kita kejap lagi. Tentang solat terlebih dahulu. Solat sebenarnya tiada khilaf, kita kena tegur sampai dia solat. Ditegur sampai dia solat. Okey, tapi bagaimana kita ni? Maknanya kita dah sampai siling. Aku dah tak tahu nak tegur macam mana dah. Baik. Dalam dakwah, Nabi Muhammad SAW sebenarnya banyak kali berjumpa dengan siling yang sama. Kadang-kadang dia dah cakap dekat Abu Talib, dekat Abdul Muttalib, sampai siling yang sama. Dan itu adalah orang yang paling dia sayang. Dah sampai siling, Abdul Muttalib dengan Abu Talib, kan? Abu Talib dan Abdul Muttalib tidak mendengar pun dakwah Nabi Muhammad SAW, kan? Jadi isu dia mendapat siling, mencapai siling dalam dakwah ini adalah isu yang common. Kena faham tu dulu. Isu yang common berarti kita dah sampai satu tahap, kita dah tak tahu nak cakap macam mana. Nabi Muhammad pun menghadapi masalah yang sama. Tetapi Nabi Muhammad akhirnya dia break the ceiling. Itu isu dia. Macam mana kita nak break the ceiling dalam dakwah ni? Yang kita dah tak tahu nak cakap apa dah. Kena ingat satu kaedah yang disebut oleh Hasan Al-Banna dalam kitabnya Majmu' Rasail, dia mengatakan bahawa fakru syai' la yu'tih. Sesiapa yang tidak ada sesuatu, dia tak boleh beri sesuatu. Straightforward tak? Aku tak ada duit, aku tak boleh bagi kau duit. Betul tak? Aku tak ada ilmu, aku tak boleh bagi tahu kau ilmu. Betul tak? Jadi persoalan dia kembali kepada kita. Apa kita punya rasid, apa kita punya modal, apa kita punya sumber ilmu yang kita kena upgrade supaya kawan kita tu mampu untuk memahami perkara tersebut. Dan kita kena ada perancangan apa sebenarnya step-step yang kita nak didik kawan kita tu berdasarkan ilmu tersebut untuk kita susun. Baik. Tentang aurat pun perkara sama. Apa ilmu dan strategi dalam dakwah. Baik. Dalam hal ini saya kenalkan dengan strategi yang paling simple. Strategi yang paling simple. Strategi ini disimpulkan oleh Syekh Mustafa Masyhur dalam kitabnya Dakwah Fardiyah, dan dikemas kini oleh Syekh Ibrahim Adib dalam kitab yang tajuk sama, Dakwah Fardiyah, dikembangkan. Maka dia kata strategi bila kita nak masuk dakwah ni, sebelum kita nak masuk cerita dia punya point, kita akan lalu 3 step dulu. 3 step ni lalu satu persatu. Step pertama adalah kita ta'aruf dan ukhuwah. Maknanya semakin kita rapat, semakin dia akan mendengar teguran kita. Itu satu. Mungkin kita kata, alah, kau dah rapat dah, kan? Tetapi rapat tara mana? Rapat sebab bola ke? Rapat sebab apa? Kan? Sebab itu kebanyakan dakwah kadang-kadang Nabi buat bukan dengan tegur, bukan dengan cakap, tetapi dengan melakukan kebaikan. Sebagai contoh dengan perempuan Yahudi yang sentiasa memburukkan Nabi Muhammad. Maka Nabi lah yang pergi suap makanan kepada dia setiap pagi. Kan? Nabi yang suap makanan kepada dia. Kan? Nampak? Nabi yang suap makanan kepada dia. Nabi tak cakap pasal dakwah, tapi Nabi suap makanan kepada dia. Nampak? So, dengan ukhuwah, dengan step pertama ukhuwah, dengan kita berlaku baik, dengan rahmah, maka dekat situ kita akan dapat, kan? Ni sebab dia dah tahu dah poin kita sebenarnya. Kalau dia tak tahu pun, manusia akan menghargai bila kita menghargai manusia lain. Nampak? Jangan buat benda biasa. Kalau kita ada special purpose, kita nak special objective, kita do ukhuwah at a special level. Nampak? Itu pertama. Ta'aruf. Ukhuwah. Perkara kedua adalah inqazul iman. Semua perubahan bermula dengan iman, bukan bermula dengan ilmu. Semua perubahan bermula dengan iman. Bermula dengan mempercayai Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan kita, bermula dengan mempercayai bahawa Allah Subhanahu Wa Taala Allah Subhanahu Wa Taala menekankan kepada diri kita bahawa hidup kita ini akan berakhir. Allah menekan kepada diri kita ni tidak berkuasa, Allah Maha Kuasa. Membangkitkan iman. Membangkitkan persoalan tentang keimanan, tentang hidup kita. Hidup kita nak ke mana? Kan? Sejauh mana? Itu persoalan kita bangkitkan dulu sebelum pergi spesifik kepada solat dan sebagainya. Ini strategi. Kan? Sebab itu saya kadang bila sembang dengan kawan-kawan yang ini, kadang-kadang kita punya teguran yang sentap tentang solat bukan berkaitan dengan solat, tapi kita kata, hidup kita nak ke mana dah lepas ni? Kan? Kalau kita mati tiba-tiba ni tengah kena COVID, apa kita nak buat? Betul tak? Kadang-kadang soalan-soalan macam tu, betul tak? Soalan-soalan macam tu, kan? Yang membuatkan kita akhirnya kita kembali kepada Allah SWT. Itu kedua, kita kembali kepada menyentuh soalan iman, soalan keimanan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ketiga, syumulatul ibadah. Barulah kita pergi kepada ibadah, barulah pergi kepada ibadah yang syumul, barulah pergi kepada konsep-konsep, barulah pergi kepada ini. Dan mulakan ibadah dengan solat.
Kan? Jadi ikut perancangan ini, kalau tengok sebenarnya solat ini adalah perubahan pertama kepada semua manusia. Inna solata tanha anil fahsya'i wal munkar. Kalau dia tak boleh nak ubah ke solat, dia susah nak ubah benda lain. Maka kalau dia tak boleh solat pun susah nak ubah, maka sebenarnya dia ada masalah hati yang teruk, mana dia jauh daripada Allah SWT. Walaupun boleh jadi orang yang sama macam Najwa sebut sebelum ni, yang dia derma apa semua, tapi dia tak solat, contoh kan. Padahal dia derma kan. Jadi dia ada masalah iman yang teruk. Jadi mula kepada ukhuwah. Kalau kita nampak iman tak lagi, kita balik kepada ukhuwah. Nampak? Itu step dia. Mana kalau kita dah, alamak, iman tak lagi lah, aku balik kepada ukhuwah. Iman tak lagi, apa nak cakap pasal iman? Baca penulisan-penulisan pasal iman. Forward video-video pasal iman. Bukan pasal solat lagi, pasal iman. Kan? Kemudian ikut dos ukhuwah, dos iman, baru masuk dos ibadah. InsyaAllah dia akan, pelan-pelan dia akan balik. Dan kalaulah, ingat, kalaulah tak berjaya pun akhirnya, teruskan, jangan putus asa sehingga mati, sehinggalah kawan tersebut mati. Itu yang Nabi buat. Nabi tak pernah putus asa kepada Abu Talib sehingga Abu Talib mati. Kan? Nabi tak pernah putus asa terhadap Abu Talib sehinggalah Abu Talib meninggal. Kan? Jadi Nabi tak pernah putus asa, dan Nabi tak pernah putus asa dalam menambah upgrade sehingga ilmu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kan? Sebab itu kalau tengok hadis, dia makin advance sampailah ke Madinah makin advance. Jadi bererti kan, okey. Ya. The request. Okey, jadi itu. Jadi bila kita nak tegur begitu, sama juga macam aurat lutut. Kan, saya risau kenapa? Sebab baru ni tersebar di kalangan student IPT, kan? Kan? Ikut mazhab lain tak apa, lutut tak aurat. Yang mudah-mudah je ramai tak aurat. Kan, maka ada seorang student IPT saya jumpa, dia sebut kat saya benda sama, tapi dia sebut dengan penuh adab lah. Kan, dia kata ambil pandangan yang lutut yang tak aurat. Boleh kan? Dia kata macam tu kan. Maka saya kata kat dia, kan, lutut ni bukan aurat, betul, ada pandangan yang kata macam tu. Tetapi di dalam keadaan uruf atau di dalam keadaan bertembung antara dua pandangan, maka pandangan mazhab satu-satu negara akan mengangkat khilaf. Maka pandangan mazhab Syafi'i adalah ianya aurat, maka tutuplah. Malah pandangan Syafi'i ini kuat, kan, yang bahkan pandangan-pandangan lain pun mengambil pandangan ini sebagai pandangan kedua. Kenapa? Sebab Nabi hanya menunjukkan aurat ketika dalam rumah dan ketika dalam satu scene sahaja hadis yang Nabi tunjuk aurat. Atas sikit daripada lutut, ketika duduk dekat rumah, kan. Kemudian masuk Abu Bakar, Nabi tak tutup. Masuk Umar, Nabi tak tutup. Masuk Osman, Nabi tutup lututnya. Nampak? Kan? Sebab Nabi malu terhadap Osman. Dan benda itu hanya satu hadis. Kan? Menyebabkan ulama' pun mengatakan bahawa tidak digalakkan atas lutut. Bukan sahaja kita kata aurat tak aurat je. Galak tak galak. Kan? Maka kalau tak digalakkan di atas lutut, kan, kenapa kita boleh nak buat benda itu sebagai normal? Dalam Islam bukan normal untuk kita buka aurat untuk berlari, jogging ke, main ni tak apa ni, nampak? Tetapi untuk perbincangan yang tu, sama juga ambil step yang tadi. Ukhuwah, iman, ibadah. Ukhuwah, iman, ibadah. Ibadah dan syariat. Settle ibadah, settle syariat selepas itu. Kan? Settle ibadah, settle syariat. Dan itu juga apa yang Nabi buat. Nabi mula-mula datang, Nabi bawa dengan ukhuwah. Nabi sendiri, ukhuwah tu dah settle. Kenapa? Sebab Nabi sendiri telah dikenali sebagai orang yang paling baik di Mekah. Kan? Kemudian Nabi terus tekankan bab iman. Ini semua ulama ittifaq. Kan? Cukup dengan iman, solat pun tak turun lagi, tapi ramai telah masuk Islam. Kan? 10 tahun pertama tak wajib solat lagi. Kan? Isra' Mi'raj tak berlaku lagi, nampak? Kan? Jadi itu jawapan kepada soalan tu. Baik, okey, dah 5 minit lagi. Okey, soalan kalau saya kata jangan solat sunat kalau tengah riak, baik tak payah solat nanti dosa. Okey, ini adalah pandangan tepat, kan? Solat daim. Kalau saya kata jangan solat sunat kalau tengah riak, kan? Ini soalan ini jawapan yang salah. Sebenarnya riak ini dia kalau dia tak nak solat pun dia tak boleh riak. Kan? Kalau dia kata macam tu, dia riak dah tu. Kalau dia fikir dah logik macam tu, kan? Dia tinggalkan benda tu pun kena buat dalam keadaan tak riak. Faham tak? Mana aku tak nak solat. Kau tak nak solat sunat kenapa? Sebab takut riak. Mana kau tak nak solat tu pun jangan riak. Boleh tak? Macam mana? Sebab dia nak main mantik kan, dia tak nak pakai dalil lagi. Okey, tak apa. Sebab bila debat dengan orang geng lepak ni, dia nak pakai logik. Okey, kita pakai logik. Okey, so kalau kau kan tak nak solat sebab kau tak nak riak, kau tinggalkan solat sunat pun kau kena buat dengan keadaan tak riak. So macam mana? Mana lagi penting? Mana lagi senang? Sama je.
Sama je, betul tak? Jadi dua-dua tak nak, dua-dua ada masalah untuk riak, solat je lah. Apa masalah? Betul tak? Sebab bila solat, kemungkinan untuk amalan tu diterima, amalan tu lebih banyak, amalan tu lebih dekat dengan Allah lebih tinggi. Kan? Logiknya macam tu. Nampak? Kita pakai logik. Kan? Okey, kita kalau pakai dalil banyak. Pakai logik macam tu. Kan? Pakai logik macam tu. Tetapi apa yang disebut itu solat daim itu, dia salah tanggap kesesatan daripada solat daim yang ulama dulu pernah buat. Ulama dulu pernah buat solat daim. Apa maksud solat daim? Dia banyak solat sunat, banyak solat fardu, habis solat sunat dengan solat fardu, keadaan dia macam solat. Itu maksud solat daim. Keadaan dia macam solat juga. Maknanya dia sentiasa rasa macam Allah matikan dia, sentiasa rasa macam apa dia buat pun, pekerjaan dia buat tu pun, adakah macam yang Allah redha. Apa maksud solat? Solat itu adalah semua pergerakan tu kita kena buat pergerakan yang Allah suruh. Itulah solat, daripada takbir sampai kita tutup dengan bersalam, itulah solat. Kalau tu tak ada solat, itu pergerakan daripada takbir Ratu Ihram sampai ke salam, yang mana semua pergerakan itu adalah ikut fiqahnya, itulah solat, kan? Jadi mulakan dengan niat pada takbir Ratu Ihram, ditutup dengan salam. Semua pergerakan tu kena ikut pergerakan yang Allah suruh. Jadi solat daim yang sepatutnya adalah habis solat, kita buat semua benda mengikut apa yang Allah suruh, bukan duk fikir macam tu. Malah khusyuk ini adalah pada mujahadah. Kita kena mujahadah barulah dapat khusyuk. Pulun mujahadah hati tu. Dan kalau riak, kan, ulama khilaf tentang riak ni cukup straightforward. Kalau kita riak, lepas tu katalah kita riak. Habis riak tu kita buat apa? Kita mujahadah balik, bertaubat balik. Amalan tadi diterima balik ah, diterima balik. Kan, diterima balik. Kan, diterima balik amalan yang kita riak dan taubat selepas riak. So tak ada isu. Kan, tak ada isu. Masalahnya adalah mana yang hawa nafsu lagi suka, syaitan lagi suka. Kita solat sunat ke tak solat sunat? Tentulah kita tak solat sunat, betul tak? Tapi syaitan dia takkan kata, oi jangan solat sunat, oi jangan solat sunat. Dia tak cakap macam tu. Dia was-was. Dia kata, kau tahu tak, kalau kau solat sunat pun kau riak. Tu was-was lah tu. Nampak? Tu was-was lah tu. Kan? Syaitan tak kata, oi solat sunat, oi. Kau jangan solat sunat. Tak. Itu syaitan kuno. Tapi syaitan dia was-was. Dia kata, kalau kau solat sunat pun kau riak. So buat pun solat sunat. Kan? Nampak? Jadi kenapa kita nak ikut apa yang syaitan tekankan? Baik, sebagai penutup dan sebagai pembukaan tadi, satu soalan yang saya dah tanya, apa potensi kita dalam buat kebaikan dan buat keburukan? Baik, hari akhirat nanti Allah akan tunjuk sebesar zarah. Sebesar zarah. Apa semua yang kita buat ni sebesar zarah, Allah akan tunjuk. Semua apa kita buat sebesar zarah, Allah akan tunjuk. Bererti, baik atau buruk kita buat, sebesar zarah semua Allah akan tunjuk. Bererti kehebatan kita untuk menimbulkan, membangkitkan kebaikan kita adalah upgrade sebesar zarah tu paling kecil. Mana kita boleh tengok, ini ada kebaikan sebesar zarah yang patut aku buat, aku boleh buat. Sebesar tu sebenarnya kekuatan hati kita ni. Potensi yang kita ada. Dan potensi muhasabah kita, kalau kita muhasabah betul-betul, sebesar zarah kita boleh muhasabah. Sebab kalau tak, Allah tak akan boleh hukum kita dengan sebesar zarah. Sebesar zarah pun kita boleh muhasabah. Kalau kita duduk, fikir, renungkan betul-betul, muhasabah betul-betul, memang boleh sampai tahap sebesar zarah kita muhasabah. Nampak? Kan? Cuma kita tidak membina potensi untuk sedalam itu. Itu sahaja isunya. Jadi, kenapa kita tidak cuba daripada malam ini, cuba untuk benar-benar muhasabah sebesar zarah. Sebab Allah akan tunjuk kita sebesar zarah, Allah akan hukum kita walaupun sebesar zarah. Nampak? Maka tindakan kita dari surah Zalzalah ini dua. Pertama, muhasabah sekuat mungkin sebesar zarah. Kita duduk fikirkan amalan kita hari-hari ini, saat demi saat, detik jam demi jam, minit demi minit, detik demi detik. Kalau boleh, sebelum tidur muhasabah sedetik mungkin. Apa keburukan yang kita buat, kita muhasabah. Bertaubat kepada Allah, istighfar. Apa kebaikan yang kita buat, kita cuba suburkan lagi. Itu potensinya kita boleh buat. Jom sama-sama kita cuba buat mulai malam ni dalam berhadapan dengan Ramadan, dalam menikmati hidup kita dengan lebih hebat. Itu pertama. Kedua, sebelum tidur pastikan kita bertaubat dengan dosa-dosa yang kita tak nampak. Kadang-kadang kita buat sebesar zarah pun, kelalaian kita menyebabkan kita tak perasan. Betul tak? Bertaubatlah, rajinlah bertaubat. Ya Allah, banyaknya dosa aku sebesar zarah aku tak nampak. Banyaknya solat aku yang aku lalai. Kan? Maka ya Allah, ampunilah dosa aku walaupun sebesar zarah. Ampunilah dosa aku walaupun sebesar zarah. Ampunilah semua dosa aku. Ampunilah semua dosa aku. Ya Allah, berilah aku kekuatan menghadapi Ramadan.
Berilah aku kekuatan menghadapi Ramadan. Berilah aku kekuatan menghadapi Ramadan. Faman ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Sebesar zarah keburukan Allah akan tunjuk ke akhirat. Wahai saudara-saudara sekalian, sebesar zarah khairan yarah, Allah akan tunjuk ke akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okay. Dan okey, dekat Instagram kita dah habis. Dekat Facebook macam biasa lambat sikit. Sebab kita akan tutup Instagram dulu, dia automatik tutup. Kalau dekat apa? Dekat Instagram dia automatik sejam tutup. Dekat Facebook sambung sikit dekat Facebook. Jadi sama-sama kita cuba bertaubat, cuba kembali kepada Allah SWT. Kan? Kalau kita tak mampu untuk cuba on balik lah. Sebab cara poin besar pula. Ya. Kejap sayang. Okey. Okey, sekejap tunggu orang masuk sikit dekat Instagram, lepas tu kita akan sikit je lagi kan. Jadi sebenarnya kalau kita saya takut diorang dah Ubaidah jom balik. Ubaidah ni memang kat depan saya pun, anak-anak ni. Okey, Musaif. Okey, kejap yang dekat Facebook. Kejap kita tunggu Instagram masuk sikit. Berapa orang yang Siti tadi masuk kejap. Lepas tu kita akan start balik tentang sebesar zarah dan 5 minit. Lepas tu kita akan insyaAllah. Baik, tak apa, nanti saya akan tulislah panjang. Jadi sebenarnya okey, tak apa, sikit 2 tengah start masuk balik tu. Okey, yang dekat sebagai recap, perjalanan surah Zalzalah dia bermula dengan satu keadaan di hari akhirat nanti yang mana berlaku gempa bumi, dan apabila berlaku gempa bumi, manusia akhirnya tertanya-tanya, terduduk dan tertanya-tanya apa yang tengah berlaku kan. Tetapi mereka yang beriman, dia tahu bahawa ini adalah daripada Allah SWT, ini adalah kekuatan daripada Allah SWT, ini adalah kebaikan daripada Allah SWT kan. Bukan kebaikan, ini adalah hari kiamat sedang berlaku. Kemudian berlakunya tiupan sangkakala pertama, semua mati. Kemudian selepas tiupan sangkakala pertama, tiupan sangkakala kedua, semua dibangkitkan balik kan. Kita tunggu yang Najwa online jap. Sebab kejap ni. Okey. Okey. Jadi sikit je lagi untuk ni. Kadang-kadang kita rasa alamak. Kejap, saya tunggu ada seorang lagi online dekat Instagram, lepas tu kita akan ni. Jadi selepas itu kita tengok, kita dah lalu tentang famay bukan idza zulzilatil ardu qala al-insanu ma laha yawma idzin tuhaddisu akhbaraha. Ditunjukkan semua perkara, dan tunjukkan semua perkara ibarat video, ibarat satu bentuk, ditunjukkan balik dalam bentuk yang paling canggih yang ada pada akhirat kan. Kak Long join. Okey. Dia pada hari akhirat ditunjukkan dalam keadaan yang paling dahsyat, mana ditunjukkan balik semua keadaan yang paling canggih sedetail mungkin. Kalau hari ni kita ada HD, zaman tu jauh lebih daripada HD. Kalau hari ni kita ada 5 dimension, 6 dimension, hari tu mungkin dimension yang berbelas, sehingga kan apa yang berlaku sebesar zarah pun Allah boleh tunjukkan pada hari akhirat tersebut. Dan sebesar zarah ini adalah satu motivasi juga kepada kita. Dia berlaku dua. Satu peringatan apa keburukan yang kita buat. Okey. Satu peringatan apa keburukan yang kita buat, kita takut menyebabkan kita sebesar zarah pun kita akan muhasabah. Apa kebaikan yang kita ada, kita buat walaupun sebesar zarah. Baik, tadi dekat Instagram ada 2 soalan berkaitan dakwah. Satu, kalau kawan kita tinggal solat, macam mana kita nak buat? Satu, kalau kawan kita buka aurat kan. Saya pun ada kawan rapat saya, dia memang jogging buka aurat kan, buka aurat. Dia macam mana nak tegur? Kena ingat, teguran kita kadang-kadang dia kena berjalan sebesar zarah. Jangan putus asa kan. Ingat, ini adalah sebesar zarah kan. Okay. Anak tengah excited, dia tengok ayah dia ceramah besar tu. Okey. Jadi walaupun sebesar zarah itu adalah advancement kita, kemajuan kita dalam dakwah kepada kawan-kawan kita kan, advancement kita dalam kemajuan dakwah kepada kita walaupun sebesar zarah, maka pergilah semaju sebesar zarah. Walaupun ilmu yang kita boleh tuntut, ilmu yang kita boleh dapat dalam dakwah ini sebesar zarah lebih ke hadapan, maka sebesar zarah kita makin maju ke hadapan. Kalaulah kan dengan kita berubah, sebesar zarah tu kita dakwah makin berjaya, maka dengan sebesar zarah itulah kita berubah. Maka tema Az-Zalzalah ada 2 za. Zai dengan za. Zai dengan zalzalah.
Kita semua menuju ke satu destinasi, satu gempa bumi yang besar. Kita semua tengah menuju dan menanti satu gempa bumi yang mengejutkan, yang berlaku mengejut seperti mana COVID-19 kita tak jangka, tiba-tiba berlaku. Tu Zai yang pertama, Za yang kedua, Z yang kedua, Za adalah zarah. Zarah ini walaupun kita menjadi satu ancaman yang menakutkan kita, ya Allah, macam dekat akhirat nanti semua benda sebesar zarah Allah tunjuk. Itu juga motivasi kita pada hari ini. Bererti Allah memberi kita kemampuan untuk bergerak ke hadapan walaupun keadaan pun walaupun sebesar zarah. Kadang-kadang kita statik, aku nak gerak ke depan ke belakang. Ingat Allah kata boleh gerak ke hadapan walaupun sebesar zarah. Kalau kita tak mampu nak berlari, merangkak. Kalau tak mampu nak merangkak, mengesot. Kalau tak mampu nak mengesot, pergilah sebesar zarah. InsyaAllah, itulah yang Allah ingin kita faham daripada izazul zilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha wa qala al-insanu ma laha yawma idhin tuhaddisu akhbaraha bi anna rabbaka awha laha yawma idhin yaslu an-nas ashtatan liyaraw a'malahum faman ya'mal mithqala dharratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dharratin sharran yarah. Ada 3 checkpoint besar dalam surah ini. Checkpoint pertama adalah checkpoint tentang gempa bumi, checkpoint kedua adalah checkpoint tentang masyhad, tentang ditayangkan kepada semua manusia dan apa yang dilakukan. Yang tayangan ini adalah sedetail mungkin. Dan ketiga adalah zarah. Dan tayangan ini dia berjalan seperti sebesar zarah. Dan zarah ini kita boleh reflect pada dunia hari ini. Berkembanglah kita, majulah kita, geraklah ke hadapan walaupun sebesar zarah. Kalau kita nak buat dakwah, biarkan maju. Yang penting kita kata tak apalah, walaupun kita boleh anjak sikit sebesar zarah. Kalau kita dalam kepala kita fikir sikit je lagi zarah, kecil je, aku buat kecil je, InsyaAllah kita akan boleh maju ke hadapan, insya-Allah. Dan sejauh mana pun perjalanan, kalau kita sentiasa berjalan ke hadapan, kita akan sampai, insya-Allah. Tetapi kalau kita tak bergerak ke hadapan dan kita ke belakang, maka muhasabahlah walaupun sebesar zarah, walaupun ke belakang. Moga-moga kita sentiasa ke hadapan, insya-Allah. Itu sahaja pada malam ini. Aku qala wassalamualaikum. Terima kasih. Esok ada, insya-Allah. Saya minta maaf tadi tak sempat nak buat poster. Esok ada, insya-Allah kita akan lalu surah Al-Adiyat. Esok macam biasa temu janji kita pukul 9. Terima kasih sama-sama Najwa. Esok pukul 9 kita malam ready dengan temu janji kita. Esok sampai 9.30 saja, saya tak sempat lama untuk esok. Jadi esok 9 sampai 9.30 insya-Allah di Instagram dan di Facebook. Cuma saya galakkan di Instagram. Kenapa? Sebab di Instagram kita boleh communicate lebih banyak. Kalau di Facebook akan ada rakaman. Instagram nanti dia akan terdelete. Saya tak tahu macam mana nak save kat Instagram. Saya dah cuba macam-macam. Tapi kat Facebook rakaman ni save dengan audio daripada mic yang besar ni, insya-Allah. Okey, sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kita tangguh dengan tasbih farada suratul as. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal asr inna insana fi khusr illa allazina amanu wa salihat wa sabil haqq wa sabil sabr. Okey, bye bye Zainab. Bye. Okey. Audience kita okey, assalamualaikum. Oh ya, Abdul Qadir, jazakallah. Sudi mendengar. Abdul Qadir Jalani ni antara yang istiqamah daripada hari pertama Hari pertama saya live kat Facebook. Jazakumullah, terima kasih banyak. Zulfikar Azlam pun sama juga, masya-Allah. Allahumma ta'ala itu masuklah Azizul, insya-Allah. Kita jumpa lagi esok, insya-Allah pukul 9. Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Firdaus minta maaf dah habis. Okey, nanti tu recording, insya-Allah. Okay, assalamualaikum.